Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menunaikan sembahyang maghrib sama ada secara berjemaah ataupun seorang-seorang. Jadi terima kasih banyak diucapkan kepada pihak duat dai ulama amilin Terengganu, tak silap, menjemput kita membaca satu kitab mengisi masa PKP maghrib, waktu maghrib yang biasanya ada kuliah maghrib tapi sekarang tak ada lah, terhalang di Terengganu ni. Okey, jadi kita bacalah sekadar-kadarnya mengisi masa dalam masa 2 minggu. InsyaAllah daripada 7 Februari hari ni sampai 20 Februari akan datang, khatamlah. Okay. Kitab kecil sahaja, kitab Tauhid lah. Kitab Tauhid kecil sahaja. Dia ada 20 lebih kurang 23 muka surat. Dia ada 2 kitab. Kalau orang yang pegang nuskhah ni, hak ni ataupun yang dijual tu, dia ada 2 kitab dalam ni. Satu kitab Asasul I'tiqad, satu kitab lagi kitab Qurban. Qurban tu kita tak baca lah. Kita baca Tauhid je. Dan kita hurai pun sekadarnya lah. Kita baca hak tobik tok guru kita mengaji dulu je, supaya tak melalut dan boleh khatam. Hak buku tobik kita hak ni je. Buku tobik exercise book ni lebih kurang tobik Asasul I'tiqad dalam 26 muka surat. InsyaAllah lah kita baca semua tobik kita ni. Okay. Jadi buka muka depan sekali tanpa buang masa, kita teruslah. Katanya muka depan sekali, inilah suatu risalah. Okey, sebelum kita mula bacaan kitab kita, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kita Al-Syeikh Abdul Qadir bin Wangah Selabudi Sekam Al-Fatani rahimahullah ta'ala, ataupun lebih dikenali dengan ayah di Sekam rahimahullahu ta'ala, dan segala guru-guru saya dan guru-guru tuan-tuan, sahabat-sahabat, tok-tok guru semua, daripada yang kita belajar guru kita sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita baca sehari semuka setengah. Berdasar kita baca hurai sikit, ambil tobik yang kita baca, tobik yang saya mengaji. Okey. Jadi sebelum kita baca ni, kalau ada salah silap dan sebagainya, tegurlah. Kita pun bukannya nabi nak maksum. Tu. Cerita pula bab akidah ni teruk ni. Tu. Silap bab akidah, silaplah akidah tu. Okey. Silap bab akidah kita ajar ke orang, maka silaplah akidah kita sendiri. Tu. Kut kita tersilap kata, mohon teguran lah.
Dan kita ni bukannya orang aling sangat, orang baca gitu-gitu je, kitab pun kecil je. Tu. Tak reti nak baca kitab besar-besar, kitab Arab bukan reti sangat. Okey, kita baca kitab Jawi saja sekadar huraian kepada awam. Dan insya-Allah selepas khatam ni lah pula baca ke orang lain, menyampaikan kepada orang lain, paling kurang kepada anak bini. Tu. Ataupun kepada kampung masing-masing. Okey. Sebab banyak dah tak baca kitab-kitab macam ni. Kitab-kitab ayah diskam. Banyak dah baca. Tambah-tambah Asasul I'tiqad. Tu. Saya baca kitab Asasul I'tiqad ni di Batu Rakit. Masjid As-Salam Batu Rakit. 2 minggu sekali. Sekarang PKP tak ada lah. Okay. Habis. Okey, kita teruskan bacaan kita. Inilah muka depan sekali. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, inilah suatu risalah yang dinamakan ini risalah dengan asasil i'tiqadi li du'afa'il biladi. Kenapa baca asasi? Baca gila, nak baca asasu ke nak baca asasa ke ikutlah. Tapi kalau ikut kaedah nahunya, kalau kita mengaji kaedah dengan tu berharaf jar, okey, maka asasil i'tiqadi. Tu kalau ulama-ulama tuk-tuk kita selalu isti'mal. Walaupun kitab Jawi dia akan menggunakan juga nahu sarah di situ. Tu. Bagi talibul ilm, bagi orang yang belajar agama secara mendalami, dia akan fahamlah. Okey, baca kitab Arab melalui kitab Jawi. Dan saya pun reti kitab Arab, baca kitab Arab sikit-sikit pun sebab kita baca kitab Jawi. Kita mengaji kitab Jawi. Baru faham hak nak baris kitab Arab. Okey. Jadi risalah ni namanya Asasil I'tiqad, asas pegangan li du'afa'il bilad, bagi orang-orang rakyat-rakyat yang lemah. Al-bilad tu negeri lah. Negeri dia hak lemah-lemah bab i'tiqad ni. Okey. Orang-orang yang lemah dalam bab i'tiqad, susah nak faham. Dia buat kitab Asasul I'tiqad. Kitab Asasul I'tiqad ialah kitab yang ketiga ayah diskam rahimahullahu ta'ala. Kitab dia ada banyak kitab lah. Kitab yang pertama Mabda'ul Fikrah. Kitab yang pertama Mabda'ul Fikrah. Kalau pergi kat kedai kitab ada warna ungu tu, Mabhathul Kalam. Di situ ada 2 kitab. Satu Mabda'ul Fikrah, satu Mabhathul Kalam. Kitab pertama yang ayah di rahimahullah ta'ala karang ialah Mabda'ul Fikrah. Kitab ilmu Makulatul Asyarah. Waktu dia karang itu waktu dia mengaji di Mekah. Tu umur 17 tahun dia karang kitab Makulat tu. Dia hasil daripada mengaji kitab dengan tok guru, dia pun dobit sikit jadi kitab. Kita dobit tak jadi kitab. Tu. Dobit pun pemalas tai. Tu okey. Tu kitab pertama. Kitab kedua Mabhathul Kalam. Tu kitab akidah lah, Mabhathul Kalam. Sebab waktu itu sudah ada i'tirad, bangkangan terhadap kitab Bakuratul Amani. Tu makruf lah, tak payah cerita lah. Pergi cari sendirilah kalau tak tahu tu. Apa dia tak tahu, isu dia, pergi cari sendiri. Okay, Mabhathul Kalam. Mabhathul Kalam, ayah dia sekam, mengarang waktu di Mekah, mengaji Mekah, waktu tu dia umur 18 tahun. Tu. Waktu tu dia umur 18 tahun. Tadi 17 tahun. Kitab kedua 18 tahun. Kitab Asasul I'tiqad ni beliau karang waktu umur 20 tahun. Tu 20 tahun. Kita umur berapa? Dan kita buat kitab berapa? Tu. Ulama-ulama dulu muda-muda dah buat kitab dah. Cuma seba dia tu wallahu a'lam, seba waktu dia tu buat kitab atau seba pada umur yang lanjut. Okey. Kerana banyak alim ulama dulu yang alim dah umur 18, 19 dah buat kitab. Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah ta'ala buat kitab Syarah Matan Izzi. Waktu dia muda-muda belah-belah tahun tu. Dekat-dekat 20-an tu. Tapi tok guru suruh sembunyi. Banyak tok guru suruh sembunyi kalau dia alim muda. Sebab apa? Takut berlakunya penyakit hasad yang boleh berlaku penyakit ain ke atas diri dia yang tak ada ubat. Dia suruh zahirkan diri dia waktu umur 40 tahun ke atas. Tu okey. Habis. Tu Asasul I'tiqad. Asas pegangan. Tonggak pegangan bagi rakyat yang lemah di negeri tu. Li du'afa'il bilad. Menghimpunkan dia kan ini risalah siapa? Oleh Syekh Abdul Qadir Ibn Wangah Selabudi Sekam Maya Fatani. Orang Fatani kampungnya di Sekam. Orang Fatani kampungnya di
sekam. Okey. Ini anak murid Pak Da'i rahimahullahu ta'ala. Tu anak murid Pak Da'i rahimahullahu ta'ala. Ma'ruflah tu pengarang kitab Bakuratul Amani. Dan segala kitab-kitab ayah di sekam ini merupakan maratib untuk ngaji kitab Bakuratul Amani. Untuk faham kitab Bakuratul Amani mestilah terlebih dahulu lalu kitab-kitab ayah di Asasul I'tiqad, Taqribul Ikhwan, Mabhathul Kalam, Tashilud Du'afa, lepas tu apa lagi macam-macam lah. Okay? Banyak kitab akidah. Beliau ni musannif ni kalau di Fatani tu, kalau bab Usuluddin dia orang Usuluddin kat mana Usuluddin tu? Kat Fatani. Jadi tak ada orang lah. Bukan tak ada orang, maksudnya tak ada orang untuk guru lain yang alim kan. Hak ni rujukan utama, sumber utama. Kalau di Malaysia waktu itu bila sebut siapa alim tauhid, siapa dia alim tauhid? Anak murid Padang juga. Siapa dia? Baba Mang Guak Payang. Rahimahullahu taala. Baba Mang Guak Payang Kedah. Tu okey. Dia sama batch dengan tuan guru Haji Saleh Sik rahimahullahu taala. Semua meninggal habis dah. Meninggal dah ulama kita. Tinggal warisan mereka saja yang kita nak baca ni pun tak banyak orang baca dah. Asasul I'tiqad. Carilah masjid-masjid. Susah dah nak baca. Okey. Habis. Kemudian. Abdul Qadir bin Wangah Salam Budi Sekam Maya Al-Fatani. Serta harap, yakni musannif harap akan balasan-balasan. Akan balas-balasan. Itu cara betul baca. Bukan balasan-balasan. Kalau Pada'i rahimahullah ta'ala dia kata, tak betul balasan-balasan. Balas-balasan sebab kita nak banyaknya balas. Bukan imbuhan an tu. Batak tu. Tu dari sudut lurah sajalah. Dari sudut bahasa. Pada'i ni rahimahullah ta'ala seorang yang sangat halus dalam bab bahasa Melayu. Sebab tu beliau kata, orang mengaji Arab ni nak tahu, orang mengaji Arab ni bukan nak pandai Arab. Orang mengaji Arab ni nak tahu Melayu cakap apa. Tu bukan nak mengaji Arab sebab nak pandai Arab. Nak mengaji Arab, bahasa Arab, kita Arab supaya tahu Melayu cakap apa. Tu. Sebab tu dia teliti dalam bab bahasa. Ni anak murid dia. Okay. Habis. Kemudian, serta harap akan balas-balasan. Balasan yang luaslah balasan ni. Sama ada balasan dunia atau balasan akhirat. Okay. Balasan akhirat lah yang diutamakan, iaitu di syurga Allah Ta'ala dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini balas-balasan. Okay. Balas-balasan yang baik. Yang baik untuk musannif dan untuk kita semua, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan ayah di sekam rahimahullah ta'ala dan segala para ulama salihin wal amilin dan serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Habis. Harap tu daripada siapa? Daripada Tuhan. Tuhan. Bila itlaq, bila kata Tuhan, dia al-ma'budu bihaqqin. Okey? Al-ma'budu bihaqqin. Zat yang berhak disembah dengan sebenar. Hak yang tak sebenar itu bukan Tuhan. Contohnya apa? Tok Pekong. Hak Tok Pekong tu bukan al-ma'bud bihaqqin. Tu bukan disembah dengan sebenar, bahkan disembah dengan jalan yang tak sebenar, sebab pada wakil realiti dia bukannya Tuhan, dia itu makhluk. Okey. Yang sifat bagi Tuhan yang ghani, yang terkaya. Ghani yang terkaya. Okey, banyak orang awam faham ghani yang kaya ni, takut banyak orang faham yang kaya ni dengan makna Allah Taala ni kaya dengan makna kalau ada kurang yang di kalangan makhluk ni Allah Taala jadi miskin. Contohnya kiamat. Allah Taala miskin lah. Tak. Tu. Jangan faham lagu tu. Ghani, kaya dengan makna terkaya. Tu. Okey, kaya dengan makna terkaya. Apa terkaya? Yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat lain untuk menjadikan dia, dan Allah Ta'ala tidak perlukan kepada zat lain untuk dia tumpang. Tu dalam bab qiyamuhu ta'ala binafsihi lah tu. Istighna. Istighna ni luas lagi sebenarnya, bukan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nanti kita belajar ada sifat iftiqar, ada sifat istighna. Dengan makna ni terkaya. Dengan terkaya yakni tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada apa pun. Makhluk ke, Tuhan lain ke, tak. Tu maksud ghani. Habis. Tidak dibenarkan siapa-siapa cakkan dia kan risalah ini. Cak dengan makna cetak. Bukan cok tu. Cak ni cetak lah.
dengan izin dengan izin dari mustahak, dari orang yang berhak lah, orang yang berhak terhadap kita ni. Okey, mustahik daripada orang yang berhak kepada kita ni, adik-beradik ataupun keturunan ayah di sekam kau yang jaga kita dia ni, tak boleh nak putus stik. Lebih kurang katanya. Okey, timbul isu pula, boleh kau putus stik kita? Tu khilaf ulama lah tu. Kalau dia sangat perlu dalam keadaan dia pun ekonomi tak berapa banyak, duit tak apa nak banyak, okey, maka harus untuk dia photostat kita tanpa ambil untung sikit pun. Kalau nak photostat kita ataupun nak jual kita photostat pada orang, tak boleh dengan ambil untung komersial. Ambil untung tak boleh. Okey, itu kalau kata pandangan yang haruslah. Ada kata pandangan haram mutlaqan. Okey, tu tak apa, tu pekoh dengan izin habis. Ayuhai saudara-saudara muslimin, saudara-saudara orang Islam yang lelaki dan muslimat, saudara Islam yang perempuan, bahwasanya kita cela akan ule-ule. Baca aku tu. Dia bahasa Fatani ni. Ni kitab-kitab dia ni, kitab-kitab beliau Syekh Qadir ni semuanya bahasa Fatani pekat. Tu okey. Jadi ni ule-ule. Bahasa Kelantan lah tu. Tu. Ule-ule ulam ulam sayur. Tu okey. Bahwasanya kita cela akan ule-ule ulang-ulang tu terlebih baik daripada kita cela akan orang-orang. Kata musannif Al-Hadi rahimahullah taala terkenal dengan banyak nasihat. Dalam kitab-kitab mana pun Taqribul Ikhwan dia akan bagi nasihat. Di depan ke di belakang ke dia akan bagi nasihat. Tu. Kata para ulama tu kita yang paling banyak nasihat Ayah Diskam rahimahullah ta'ala yang paling berkesan dalam kitab ni. Dalam kitab, terbalik tak apalah. Ta'limul Awlad fi zikri ba'di ahwalil ibad. Berkenaan dengan hari kiamat. Tu berkenaan kita kerja nak mengaji lagu mana. Kita kerja mengaji tinggal. Dia kena celak dalam kitab ni. Kitab ni nasihat-nasihat Ayah Diskam yang paling padu sekali. Tu yang paling padu sekali. Ni pun kita khatam dah ngaji kitab ni. Bila ada rezeki baca lah. Tak pernah lagi baca kat orang kitab tu. Kita pun bukan reti hurai sangat. Jadi dia kata hurai ule-ule. Ulang-ulang tu baik ambil hang celah hak tu daripada kita celah orang-orang. Ni nak kata apa ni? Ni nak iktiraf ataupun nak membangkang orang yang membangkang Tok Guru dia Pak Da'i rahimahullah ta'ala yang buat kitab Baquratul Amani. Zaman beliau lagi dah. Zaman Pak Da'i rahimahullah, Syekh Wan Ismail rahimahullah ta'ala dah ada bangkangan sama ada dah ada bangkangan di Mekah tu. Kitab Baquratul Amani dia ada dua. Satu matan tu, kalau beli kitab tu syarah. Matan dia 10 muka surat ya. Matan dia dalam kurungan. Kalau beli syarah Baquratul Amani tu dalam kurungan tu matan dia. Hak yang bukan dalam kurungan tu syarah dia. Syarah dia tu Pak Da'i buat di Mekah. Matan tu buat di Kedah. Sebab apa buat di Mekah? Sebab ada Tok Guru iktirad. Tok Guru masa dulu pun iktirad dah. Bukan zaman sekarang lagi. Sekarang ni bangkit balik. Tak apalah, bagi Tok Guru lah selesai. Kita bukan Tok Guru. Tu cakap belakang pula lah nak bincang bab tu. Habis. Kerana apa? Kerana yang menghimpun, yakni orang yang menghimpun itu tentu ada jalan. Tentu ada jalan. Kalau dia baca gitu. Tentu ada jalan. Tentu ada jalan. Jalan ke jalan ikutlah. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang menghimpun itu tentu ada jalan. Tu himpun. Yang menghimpun. Orang yang menghimpun. Para ulama, kalau kita nak buat umum, tak apa, tak ada masalah. Para ulama yang menghimpun buat satu kitab contohnya. Kita jangan mudah-mudah kritik dia. Tu. Kita jangan mudah-mudah kritik dia. Fikir dulu dengan insaf. Para ulama rahimahullah ta'ala mengajar kita supaya kita fikir dengan jalan insaf. Apa dia insaf? Insaf ni. Insaf ni bila kita dengar satu kalam, kita tak cepat-cepat terima dan kita tak cepat-cepat iktiraf. Tu insaf. Tu kita tak cepat-cepat mentang dia Tok Guru kita terima lalu taklid buta tanpa betul ke tak asalkan dia Tok Guru lantak pi lah terima sajalah tak boleh. Tu mungkin tersilap. Kita tak kata Tok Guru tu salah, Tok Guru tu tak alim dah, mungkin tersilap, wallahu alam.
Dan kalau kita menerima pula daripada pihak hujah lawan pula, kita tengok berarti kalau ada benda yang dia kata betul, kena kata betul. Tak boleh kata mana boleh dia tu W, tahu W tu apa dia? Dia itu puak-puak kiri, mana boleh, tak betul. Padahal yang dia kata tu sembahyang 5 waktu, takkan kita nak kata juga salah. Tak boleh lah. Memang betul lah sembahyang 5 waktu. Walaupun puak sesat lagu mana pun, dia kata sembahyang waktu, sembahyang ada 5 waktu. Atau tak, kita kena kata betul. Okey. Habis. Tu habis. Kemudian, kerana yang menghimpun itu tentu ada jalan. Hanya yang mencela-cela jua matanya. Mata yang mencela-cela itu terpejam. Orang yang cela ni terpejam mata. Terpejam matanya. Mata apa? Mata ni dua. Satu mata zahir, satu mata batin. Mungkin boleh jadi dua-dua belaka. Tu. Mata zahir boleh, mata batin boleh. Mata zahir boleh, mata batin boleh. Kalau mata zahir dari sudut mungkin dia hina. Dari sudut pandangan hina. Dia apa sangat? Kaling pun. Orang Melayu, ulama Melayu kaling pun. Tu. Kita ulama-ulama Melayu walaupun banyak kitab-kitab Jawi, tak banyak kitab Arab, jangan main. Tu bacalah tengok. Okey. Bacalah tengok. Okey. Kitab-kitab Furu' Masail, Kashful Litham, Allah kitab tebal-tebal. Susah. Tambah-tambah Syekh Daud Fatani, Allah kitab dia Idahul Ba'. Sehingga digelarkan di Fatani tu Idahul Ba' li muridin nikah lis-sa'. Itu dikatakan kitab tahrir jawi. Kalau mengaji kitab fiqh ada nama kitab tahrir. Kitab tahrir tu payah ibarat dia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tak silap yang buat kitab tu. Okey. Kitab tahrir. Asal Syekhul Islam dah. Okey. Yang buat kitab tu. Muka surat berapa? Muka surat depan sekali. Tak masuk lagi. Habis. Okey. Mata terpejam. Sama ada mata zahir ataupun mata batin. Okey, mata zahir ataupun mata batin terpejam. Okey, mata batin kalau terpejam habislah. Okey. Mata zahir kalau terpejam elok lagi. Mata batin kalau kita pejam, Allah tak nampak dah. Tu menyalahkan ulama, menyalahkan hak ni tak betul, hak tu tak betul. Baca kitab pun salah. Baca kitab ibarat kitab ulama dah tapi faham Allah Ta'ala aja. Tu faham kitab dah, buka kitab tafsir, buka kitab ni, buka kitab tu, tapi bila baca kitab betul, bila hurai salah. Habis. Bila hurai salah, habis. Sebab apa tak nampak? Tak nampak dah hak mana hak, hak mana batil. Bila tu tak lama-lama. Okey, kita sekadar muzakarah lah ni, kita bukan reti sangat ni. Kita baca tubik-tubik hak ada ya, supaya kita boleh khatam dengan tepat pada masanya. Nak urai panjang-panjang, jumpa kita lah lain kali. Tu okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kata musannif, start muka surat 2. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang bernama Ar-Rahman dan yang bernama Ar-Rahim. Selalu orang terjemah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pak Da'i terjemah rahimahullahu ta'ala, Ar-Rahman tu Allah Ta'ala boros. Tu. Boros ni kena faham ni. Bukan boros makna bazir macam kita, sifat mazmumah ni bukan. Boros ni kat mana Allah Ta'ala beri apa yang kita kat kita. Sama ada orang kafir ke, orang musyrik, orang Islam ke, bagilah ke. Tu okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ismun lidzatil mustahiqqil wujud. Itu. Satu nama bagi zat yang mustahak. Yang ataupun dalam kitab lain yang wajibil wujud, yang wajib wujud. Tu yang wajib wujud. Ada yang kata al mustahiqqil wujud, yang berhak untuk wujud. Tu. Yakni yang sebenar-benar wujud. Okey. Banyaklah tu takrif tu. Tu Allah. Okey. Ar-Rahman apa dia? Al-mun'imu bi jalailin ni'am. Tuhan itu memberi nikmat. Okey, Tuhan yang memberi nikmat itu dengan sebesar-besar nikmat. Tu Ar-Rahman, Al-mun'imu bi jalailin ni'am. Pak Da'i rahimahullah taala sebut boros. Tuhan itu boros dengan makna Tuhan bagi saja belaka. Sama ada orang kafir ke, orang mukmin ke, orang fasik ke, orang munafik ke, semuanya dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Al-mun'imu bi daqaiqin ni'am. Iaitu Tuhan yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat.
Kalau dalam kitab Sirajul Huda Syarah Ummul Barahim, kita baca juga kitab Sirajul Huda di surah Ustaz Bak tu. Okey, Sirajul Huda sebut Allahumma salli ala Muhammad, dia sebut apa? Nikmat yang seni-seni. Tak silap. Nikmat yang seni-seni. Seni-seni. Apa seni-seni? Halus-halus lah. Tu nikmat yang halus-halus. Nikmat yang seni-seni, yakni nikmat yang tak semua orang dapat. Hanya orang tertentu saja dapat. Tu. Orang Islam dapat. Okey, orang Islam dapat apa? Dapat iman, dapat Islam. Mana orang kafir dapat? Tak dapat. Maknanya Allah Ta'ala milih kita dah sejak azali dengan takluk iradat dia, dan kita pun dapatlah iman dan Islam itu waktu mungkin ni, waktu adanya makhluk ini. Tu, okey. Tu dia panggil Ar-Rahim. Sudah tu. Okey. Tu, habis. Kemudian jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni, Ar-Rahman lebih umum daripada Ar-Rahim. Kita baca dobik ni supaya kita tidak tersasul. Ar-Rahman lebih umum berbanding dengan Ar-Rahim. Tu. Okey, Ar-Rahman dah. Itulah. Ar-Rahman lebih umum berbanding dengan Ar-Rahim. Tu, umum dari sudut tadi itulah. Ar-Rahman itu Allah Taala beri belaka kepada semua orang, kafir, mukmin. Dia sebenarnya ada bahas banyak lagi tu. Tapi kita ambil sikit-sikit lah dah hak ni. Baca 14 hari je. Cara 14 hari lah urat. Okey. Rahman lebih umum. Ada satu kaedah pula. Kaedahnya ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tu. Okey. Binaan. Ni sorah sikit lah. Binaan huruf pada satu-satu kalimah itu, kalau lebih banyak makna. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim lebih banyak mana? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim lebih banyaknya Ar-Rahman 5 huruf. Ar-Rahim 4 huruf. Tu asal daripada rahimah belaka. Okey. Asal daripada rahimah belaka. Belah kasihan Tuhan. Kena ingat, belah kasihan Tuhan bukan dengan makna riqatun fil qalbi. Allah Ta'ala Allah Ta'ala ada hati yang lembut kan. Tu ulama dan nafi lah, Syekh Bajuri, Syekh Syarqawi, orang mengaji tahu lah. Dengan makna Allah Ta'ala Allah Ta'ala buat ihsan. Allah Ta'ala dua, dengan makna dua. Sama ada kita nak menjadikan dia itu sifat, nak menjadikan dia itu perbuatan Allah Ta'ala, nak jadikan dia itu perbuatan Allah Ta'ala sifatul fi'li. Kalau nak kata sifatul fi'li, iaitu Allah Ta'ala membuat kebajikan. Allah Ta'ala memberikan kasih sayang, kebajikan, memberi rezeki semua tu. Memberikan kebajikan, memberikan kebaikan. Tu sifatul fi'li. Atau kita nak buatkan dia jadi sifatul zat, sifat yang menunjukkan pada zat Allah Ta'ala, iaitu Allah berkehendak buat baik. Berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat perkehendak itu untuk berbuat baik. Ada kehendak di situ. Kehendak di situ. Tu masuk dalam bab sifat iradat. Tu okey. Sama ada dia itu nak bahas dari sudut iradat Allah Ta'ala nak buat baik, ataupun Allah menjadikan sesuatu yang sesuatu itu merupakan rahmat ke atas makhluk itu. Berupa udara boleh hisap, boleh bernafas ke, boleh rasa nikmat Islam ke, iman ke, boleh dapat gaji dan sebagainya. Tu. Ikutlah tu. Semua tu. Okey, habis. Kemudian tak mau urai panjang-panjang. Alhamdulillah, kata musannif rahimahullah taala, alhamdulillahilladzi hadana lil islami. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi. Banyaklah lillahi ni, ada yang mukhtassun billah, mustahaqqun lillah, macam-macam. Okey, tertentu bagi Allah, mustahaq bagi Allah. Tu alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tu puji-puji itu bagi Allah. Ada yang terjemah puji-puji itu bagi Allah. Ada yang terjemah segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni ada dhabit sikitlah cerita pada Ain rahimahullah taala dengan ayah dia sekam. Pada Ain rahimahullah taala, kalau terjemah alhamdu tu tak terjemah dengan segala puji. Sebab membawa kepada jamak, padahal alhamdu tu bukan jamak. Tu kaedah sikitlah. Okey, kaedah jamak musannad, kaedah jamak ni banyak, menunjukkan banyak. Okey, menunjukkan banyak. Segala puji. Mana segala puji? Alhamdu. Tu. Alhamdu tu mana ada jamak, lafaz jamak? Bukan. Kemudian pada ayah disekam rahimahullah taala jawab. Jawab dah alif lam di situ. Juga terjemah segala puji sebab alif lam di situ alif lam lil jinsi. Dia jawab kat tok guru dia.
Alif lam lil jinsi. Bila masuk alif lam lil jinsi kepada kalimah mufrad, kalimah yang satu, menunjukkan satu, alhamdu. Hamdu tu satulah, mufrad. Maka dia boleh membawa kepada makna mana. Dia boleh membawa kepada makna jamak. Tu kaedah lah tu. Habis tu. Kemudian puji itu ada 4. Puji Allah kepada Allah sendiri. Qadim baik qadim. Puji kita kepada Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Puji kita sesama kita. Tu puji. Habis. Hadana al-islami yang alladhi hadana, yang mana Allah Ta'ala itu telah memberi hidayat Allah Ta'ala akan kita. Telah memberi hidayah kepada kita ni. Okay. Kepada kita ni. Lil islami, kepada Islam. Memberi hidayah kepada kita kepada Islam. Tu. Jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak atas muka bumi. Tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita satu. Pertama, Allah Ta'ala memilih kita untuk mengadakan kita. Pertama. Dan Allah Ta'ala dalam mengadakan kita pula, Allah Ta'ala pilih kita pula dalam keadaan kita ni manusia. Allah Ta'ala pilih lagi dalam kalangan manusia ni, kita ni ada iman dan Islam. Kita ni ada iman dan Islam. Memang banyak nikmat Allah Ta'ala. 3 nikmat. Tu. Nikmat Allah Ta'ala bagi jadi kita. Alhamdulillah. Jadi pula manusia semulia-mulia makhluk. Alhamdulillah. Masuk pula Islam dan iman. Wala haula wala quwata illa billah. Tu nikmat yang cukup. Tu. Jadi kalau kita fikir hak tu pun, ya Allah. Kalau kita fikir renung hak tu payah kita nak sanggupkan kita untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu lain lah tu tasawuf. Okey. Habis. Kemudian Islam ni pula, bila kita kata Islam ni ada 2. Dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib syarah kepada Mata Abi Syuja' sebut cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada 3 orang, 3 kelompok. Cahaya Allah Ta'ala nak masuk dalam hati 3 kelompok. Yang pertama, tak ada langsung cahaya. Itu orang kafir. Tak masuk langsung. Semuanya zulumat belaka. Gelap gelita. Yang kedua, orang Islam tapi tak mengaji. Hak tu separuh sahaja nur Allah Ta'ala letak dalam hati dia. Dia Islam dah. Okeylah Islam. Separuh. Tapi tak mengaji. Tak mau ambil tahu hak fardu ain. Fiqh tauhid tasawuf ke mana. Hak bab-bab yang wajib atas dia tahu, dia tak tahu. Dia sehari-hari bermuamalah. Jual beli, dia berbisnes dan sebagainya tapi tak pernah mengaji muamalah. Tu. Dia nikah tapi tak mengaji bab nikah. Lepas tu sehari mulalah bila kata bab cerai, dia terkata suatu benda yang menyebabkan cerai, mula nak cari ustaz masa tu. Tu. Sebab apa? Dia tak tahu. Rupanya hak ni lafaz dia, hak lafaz ni nak lafaz tolak punya, jatuh tolak 3 contohnya. Jadi tak tahu. Okey, bagi orang yang nak kahwin, belum kahwin ni, mengajilah, carilah tok guru yang ngajar kita idahul ba' li muridin nikah lis-shawab. Tu pun jadilah. Hak tu wakil kitab-kitab besar lah. Syekh Dawud Fatani ambil Fathul Wahhab lah, benda macam-macam kitab tinggi-tinggi. Okey, kalau tak mampu nak pi level hak atas tu, orang ngajar idahul ba'. Sudah. Tu. Yang ketiga, dia itu Islam lagi pula, dia itu ngaji. Hak tu nurun ala nur. Okey, nurun ala nur. Allah Ta'ala penuhkan nur di dalam hati dia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ni. Tu. Kemudian dah Islam. Okey, Islam dah mengaji dah pula. Ngaji pula bahagi 2. Satu ikhlas, satu tak ikhlas. Tu. Satu ikhlas, satu tak ikhlas. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kemudian, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Dan tidak adalah kita itu linahtadiya mendapat hidayah kita itu jikalau tidak bahawa memberi hidayah ia akan kita oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah, dia tak terjemah tu, terjemah nyeri. Kita terjemah ni, dia tak ada terjemah lepas tu. Okey, kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak ada lah kita ni. Tu. Okey, kalau tak ada hidayah, Allah Ta'ala tak bagi hidayah, tak ada lah kita ni masuk Islam. Hidayah dengan taufik beza. Okey, tiap-tiap orang yang mendapat taufik, maka dapatlah hidayah. Tapi tak semestinya orang yang mendapat hidayah itu akan dapat taufik. Dia panggil dalam kaedah mengaji kaedah mantiknya umum khusus mutlak. Tak semua. Tiap-tiap orang yang dapat taufik itu mesti dapat hidayah, tapi tak semua orang dapat hidayah itu dapat taufik. Sebab apa? Contoh kita online sekarang ni. Berapa banyak orang yang mengaji online? Boleh ada taufik nak mengaji online.
Tak semua. Sebab apa? Ada dah hidayah, yakni kepentingan ngaji fardu ain contohnya bagi orang awam. Oh, kepentingan fardu ain tapi malah ngaji. Tak ada taufik dah tu. Okey, habis. Kemudian taufik ni secara mudahnya khalqul qudrati lit-ta'ah. Allah Taala menciptakan menciptakan kita ada kuasa, Allah Taala menciptakan dan kita ni ada kuasa menciptakan pekuasa dan kita ni ada kuasa untuk buat taat. Tu. Lawan bagi taufik khidlan dia panggil. Al-khidlan iaitu kita diberi taat juga, diberi kudrat juga. Diberi kudrat tapi untuk buat maksiat wal iyadu billah. Tu khidlan. Tu okey. Habis tu kemudian Allahumma tu. Okey, belum lagi. Betul tu. Hadana. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selawatlah dan salamlah ia oleh Allah Taala, oleh Engkau ya Allah Taala, oleh Engkau wahai Tuhan, wahai Allah Taala, ala ke atas sayyidina kepada penghulu kami, ke atas penghulu kami Muhammadin, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad. Bacalah kita nama Nabi SAW ni banyak. Bacalah amalah dalailul khairat. Tu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di situ, 200 lebih. Tu nama Nabi SAW. Nama lebih bukan bermakna Nabi banyak, nama lebih tapi seorang itu bermakna mulianya beliau. Lagi banyak nama, lagi mulialah beliau. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Apa dia sayyidina? Sayyidina yakni al-mutawalli bi umurina, iaitu yang memerintah segala urusan. Tu. Siapa Muhammad? Abdika, hamba engkau, wa rasulika, dan rasul engkau. Siapa? An-nabiyil ummi, nabi lagi pula ummi. Ummi satu istilah yang bagi orang yang tidak boleh membaca dan menulis. Nabi SAW ada sifat ummi bukan bermakna Nabi SAW hina, Nabi SAW kurang, bukan. Bahkan itu menunjukkan kelebihan Nabi SAW dek kerana musyrikin Mekah nanti takut-takut suruh Nabi tulis. Nabi tulis. Kalau Nabi boleh tulis sungguh, memang kena fitnah lah. Nabi pandai buat Quran sendiri. Ni Quran dia ni bukan Quran Tuhan. Habis. Okey. Jadi itu satu kelebihan. Tu peribahasa panjanglah ummi tu. Tu. Okey. Wa ala alihi, dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ada 3 maqam. Maqamuz zakah mazhab Syafi'i ialah Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Okey, mazhab Hambali dengan Maliki sahaja Bani Hashim. Kalau mazhab Abu Hanifah lagi luas. Tu maqam zakat. Adakah di sini maqam zakat? Tak, bukan. Yang kedua maqam Allahumma shalli ala Muhammad. Maqam puji. Kullu mu'minin taqiyyin, setiap mukmin yang taqi, yang bertakwa. Yang ketiga maqam doa. Kullu mu'minin walau 'asiyan, setiap orang mukmin walaupun maksiat. Situ di sini muradnya, kehendaknya ialah maqam doa. Tapi sebahagian kitab, contohnya Kasyifatus Saja, syarah kepada Safinatin Najah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, dia hurai dalam kitab Safinah tu, puji itu maqam doa, dia kata kullu mu'minin taqiyyin, la'alla as-sawab kullu mu'minin walau 'asiyan. Ada 2 kitab kita jumpa yang kata gitu, la'alla as-sawab lah. Sebab kitab lain banyak lagi yang kata maqam puji itu ialah kullu mu'minin taqiyyin, maqam doa baru kullu mu'minin walau 'asiyan. Siapa baca Kasyifatus Saja akan jumpa. Syekh Nawawi kata maqam doa itu ialah kullu mu'minin taqiyyin. La'alla as-sawab lah tu, ataupun wallahu a'lam, mungkin ada pandangan lain, wallahu a'lam. Tapi setakat yang kita mengaji itulah. Habis kemudian jadi sini sebab apa maqam doa? Sebab ini adalah tempat doa. Allahumma salli wa sallim, doa lah tu. Tu doa lah tu. Dia panggil salli wa sallim, orang mengaji kaedah dia panggil fi'lut talab. Dia tak panggil fi'il amar. Tu nak beradab dengan Tuhan. Tu. Ya, fi'il amar ni suruh. Kita suruh Tuhan ke? Jadi ulama nahwu dia putar sikit, bukan fi'il amar, fi'lut talab. Kita minta. Gitu. Bis, kemudian ajma'i, okey, wa ala alihi, okey, keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sahabat? Iaitu tiap-tiap mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara live, bukan secara mimpi. Dan ada yang kata di bumi, bukan di langit.
Dan bukan setakat jumpa, tapi beriman dengan Nabi SAW. Dan setengah ulama kata meninggal wafat pun dalam keadaan wafat dengan iman kepada Nabi SAW. Dan setengah ulama mazhab Syafi'i, kalaulah sahabat itu murtad, sahabat itu murtad dan tiba-tiba sebelum dia mati dia kembali kepada Islam, adakah title sahabat itu kembali ataupun tidak? Itu khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kata ya, kembali. Okey, mazhab Syafi'i kata ya, kembali title sahabat. Ma faedatuhu? Apa faedahnya? Faedahnya ulama hurai. Faedahnya ialah bila kita itlaq sahabat, kalau dia meninggal, kalau kita ambil hadis daripada dia, dia akan jadi tabi'in. Orang yang ambil hadis daripada dia tu jadi tabi'in. Dan bila title sahabat nanti di padang mahsyar, dia akan dimasuk di bawah bendera golongan orang-orang yang kategorinya sahabat. Hak itulah. Tu ulama Syafi'i berhujah begitu. Okey. Ulama mazhab Syafi'i berhujah gitu. Okey, tu khilaf panjang tu. Panjang habis. Ajma'in. Ajma'in semuanya sekali, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Nabi SAW sendiri tu semua dapat salawat dan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam bermakna rahmat. Salawat dan salam daripada kita iaitu doa. Salawat dan salam daripada malaikat itu istighfar. Itu sebahagian ulama. Sebahagian ulama yang lain dia berdua sahaja. Salawat salam daripada salawat daripada Allah, bukan salawat salam. Salawat daripada Allah. Tadi salawat, bukan salawat salam. Salawat daripada Allah itu rahmat, salawat daripada makhluk itu doa. Sawaun kana minal malaikah atau minal insan. Okey. Sama ada daripada malaikat ataupun insan, semua tu dengan makna doa berlaku. Nah. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu, hei sekalian saudara-saudara yang Islam. Saudara mana ni? Yakni saudara seugama, bukannya saudara adik-beradik sahaja. Saudara seugama lebih umum daripada saudara adik-beradik. Di sini saudara umum, bukan saudara adik-beradik sahaja. Okey. Sebab apa? Dalil innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja innama adatul hasri. Hanya orang mukmin itu ialah saudara. Tu bersaudara. Saudara-saudara yang Islam, keluarlah hak kafir. Kafir tak boleh. Yang Islam al-istislam wal inqiyad bil uluhiyah. Tu dalam tak silap dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid ataupun kitab Al-Muna. Kita tak ingat dah tu. Salah satu itulah. Okey, al-istislam wal inqiyad bil uluhiyah. Serah diri terhadap ketuhanan. Iluhiyah, Tuhan. Serah diri pada Tuhan. Itu serah dia. Sudut bahasa lagu tu. Tu, okey. Habis dia. Kemudian para ulama menyebut bahawa tidak akan tahqiq keislaman dia melainkan dengan beramal. Dengan makna Islam itu tidak kejap melainkan dengan amal. Tu. Islam dia itu tidak kejap melainkan dengan amal. Okey. Kemudian perbahasan antara Islam dengan iman itu khilaf ulama antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tu khilaf lafzi. Adakah sama? Islam mukmin tu sama ke tak? Muslim dengan mukmin sama ke tak? Ke beza? Tu khilaf lah. Maturidiyah kata sama, Asy'ariyah kata beza. Berdasarkan dalil-dalilnya. Dalil-dalil dia. Okey. Kemudian atas qaul mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kata kita punya iman ni sentiasa boleh meningkat dengan sebab amal meningkat, boleh jatuh merudum dengan sebab kita merudum dari sudut maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun sebahagian ulama kata sebahagian ulama kata tak naik tak turun. Antaranya itu adalah kata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab apa? Sebab dia faham takrif iman berbeza. Bila takrif lain-lain lah. Okey, takrif iman lain-lain ya. Okey, tu perbahasan panjang lah tu. Okey, jadi kita qaul mu'tamad terus. Qaul mu'tamad kata kita ni punya iman boleh naik dengan sebab kita ada amal yang baik. Boleh merudum dengan sebab kita ni fasik kepada Allah wal iyadu billah. Kemudian kata para ulama, Islam itu dipanggil sebagai al-inqiyaduz zahiri. Tu al-inqiyaduz zahiri. Tu al-inqiyaduz zahiri ataupun al-istislamuz zahiri. Serah diri. Berkait serah diri kepada Allah Ta'ala secara zahir. Adapun iman al-inqiyadul batini.
Itu dari sudut batin. Kalau iman dari sudut dalaman. Tu sebab tu dalaman bila kata iman mesti ada tasdik, membenarkan sesuatu. Oh betul Nabi kata gini. Tu imanlah dalam hati. Okey, itu iman dalam hati, kita mentasdikkan apa-apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua betul. Tu di lidah mengaku, oh betul lah ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat 5 waktu dan sebagainya. Tu dari sudut mulut, zahir. Okey, habis. Tu perbahasan panjang lagi tu. Mujurlah kita Tuhan menjadikan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mujurlah, nasib baiklah kita Tuhan menjadi, nasib baiklah kita ni Tuhan menjadikan kita ni orang Islam. Tu nasib baiklah Allah Ta'ala jadikan kita ni orang Islam yang mendapat kemenangan kita dari dunia sampai akhirat. Sebab apa? Sebab orang yang bukan Islam tidak mendapat kemenangan sampai akhirat. Sebab nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dengan izin Allah Taala lah tu. Tu okey. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran belaka. Tu okey, habis. Kemudian jadi kita orang yang berjaya insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Sebab akidah ini sah. Bila kita kata ada akidah sah, akidah kita, makna kita dah ada kunci syurga. Tapi bukan bermakna kita masuk syurga terus dengan akidah ni, belum lagi, hanya ada kunci saja. Penentu kepada kita masuk syurga terus selama-lamanya atau masuk neraka dulu kemudian masuk syurga, itu fiqh amalan. Fiqh dan tasawuf amalan, dan dari sudut hati ikhlas kedok, dari sudut nak dapat pahala kedok tu. Tu sah lain, terima daripada Allah Taala lain. Sebab tu fiqh kena kaji tasawuf. Fiqh ni sah dengan makna apa? Kata ulama, sah dengan makna nanti di akhirat ada suhuf, ada buku amalan masing-masing. Contoh sembahyang isyak buat dah lagi. Buat. Tu sah, ditik. Tak kira dosa lah. Tak termasuk di kalangan orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi di sembahyang isyak ada riya. Tak ada apa. Tapi sah tak? Sah. Sah dengan makna terlepas siksa meninggalkan sembahyang. Tapi tak terima Allah Ta'ala sebab pahala tak ada, sebab riya. Tu. Okey. Tu ngaji tasawuf lah pula tu. Kemudian, dia kata, mana dia? Habis. Hingga tidak ada kesudahan selama-lamanya, khalidina fiha abada. Okey, masuk selama-lamanya. Kita ambil masa sikit sampai 1.5 muka surat. Tu. Kita bukannya baca selalu-selalu. Ambil sikit masa ya. Kita baca hak tubik-tubik kita ni. Tak hurai, tak melalu panjang, insya-Allah taala. Tu kita jenis gitu. Tu. Okey. Habis. Kemudian hingga tidak ada kesudahan, maka hendaklah kita jaga akan benih dan toros. Apa toros? Umbi, tunjang Islam kita. Mesti kita benih Islam kita, toroh Islam kita, tunjang Islam kita, usul Islam kita. Apa ni nak masuk berakidah lah ni. Dalam Dimah dia sebut lagu ni kita tahu dah dia ni nak cakap pasal apa. Cakap pasal usul dia ni. Dia panggil istilah balaghah bara'atul istihlal. Bukan bara'atul istidlal. Bara'atul istihlal. Okey. Maksudnya dia cakap dalam mukadimah kitab tu kita faham dah. Oh ni kitab akidah. Tu okey. Tak payah kata hak ni, hak tadi pun dalam mukadimah dalam bahasa Arab pun boleh faham dah. Okey. Habis. Kemudian kita habis. Dan toros Islam kita dengan kita renti. Macam mana kita nak jaga Islam kita tu? Akar Islam kita, tunjang Islam kita tu. Dengan kita renti dan kejap akan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Bahasa dia, sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan lah. Tu. Reti. Bukan setakat reti, kejap pula masuk pasak dalam hati. Sebab ni kitab li du'afa'il bilad. Orang-orang yang lemah, yang susah nak faham umpamanya. Ni kejap sungguh hak ni jadilah. Tu okey. Bagi reti elok. Okey, bagi reti elok, reti ni faham elok.
Bukan takat tahu pi reti. Reti ni kira dia boleh cakap balik. Kalau sekadar tahu saja, belum tentu dia cakap balik. Sekadar tahu, belum tentu dia boleh cakap balik. Dia boleh hurai balik, belum tentu. Tahu, tahu, baru dengar. Tapi kalau dia reti, dia boleh hurai balik. Tu, okey. Dia boleh hurai balik, insya-Allah taala. Habis. Dan sifat-sifat rusul, dia panggil rusul lah sini. Dia tak ada huruf waw. Ni kalau panggil kaedah jamak lah ni. Rasulun seorang rasul. Rasulani dua orang rasul. Rusulun banyak. Okey. Sifat-sifat rasul pun dia letak dalam ni. Itu akidah kita. Serta terima pada mata-mata hati kita kesemuanya. Kesemua sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul. Mata hati kita terima. Sebab mata ada dua. Satu mata kepala, satu mata hati. Mata kepala mudah untuk berubah. Tapi mata hati payah nak berubah. Paling payah nak berubah. Sebab tu kena ada tu guru yang boleh mampu membersihkan hati. Sebab kita tak mampu. Kalau tak boleh, tak ada mursyid, tak ada tu guru lagu mana? Kata para ulama, selawat ke atas Nabi SAW. Tu selawat ke atas Nabi SAW. Sambil selawat tu carilah, usaha cari. Kalau jumpa, tak jumpa nak buat lagu mana? Tu supaya kita insya-Allah taala sebelum meninggal kita termasuk di kalangan al-wusul, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Habis, kemudian lagi tu serta terima pada mata-mata hati kita kesemuanya, kesemua sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul tadi tu. Tu okey. Bahkan kesemua hukum-hukum Islam hendaklah kita tahu. Bahkan kesemua hukum-hukum Islam. Tu titik. Bahkan kesemua hukum-hukum Islam pun kita kena tahu. Hukum-hukum Islam apa dia? Hukum taklifi ataupun hukum wada'i itulah. Nisbah ke pekoh. Tadi nisbah ke tauhid, ni nisbah ke pekoh pula. Bukan sekadar tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah, kata para ulama. Awal agama mengenal Tuhan, yakni awal-awal yang perlu memberi perhatian ialah akidah ma'rifatullah. Bukan bermakna ngaji tauhid. 10 tahun kemudian baru aku nak sembahyang ngaji fiqh. Kan tak betul tu. Tauhid, fiqh, tasawuf kena seiring. Kemudian fiqh pula tengoklah apa muamalah harian kita yang menyebabkan kita wajib buat ataupun kita haram buat, maka wajib kita tahu. Kaedah. Apa itu ilmu fardu ain? Iaitu satu benda amalan tu kalau kita buat itu wajib atau kita buat itu boleh menyebabkan jatuh haram, maka wajib kita tahu benda tersebut. Tu umpamanya mahram. Mahram kalau sentuh mahram boleh tak? Haram. Macam mana nak tahu? Ngaji ilmu tu fardu ain. Okey, mahram kena tahu. Ni penuntut ilmu kadang-kadang pun tak tahu. Payah juga tu. Tu. Okey, penuntut ilmu kadang-kadang tak tahu bab mahram. Payah. Tu bab-bab mudah itu. Okay. Habis. Kemudian. Hendaklah kita tahu bahawasanya perkara-perkara yang kita hukumkan dengan jalan fikiran akal itu tidak lepas daripada 3 perkara. Tu tak lepas daripada 3 perkara. Ni nak masuk hukum akal. Dia masuk direct. Dalam kitab besar yang lain, dia akan hurai lagi. Hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Macam dalam kitab Ad-Durrus Thamin, dalam kitab Sirajul Huda dan sebagainya. Dia hurai lagi. Ni dia terus on the spot. Sebab li du'afa'il bilad. Untuk orang-orang yang lemah, terus on the spot. Hukum akal. Sebab hak tu yang berkait dengan usuluddin. Habis. Kemudian. Tu. Satu daripada 3 perkara itu, perkara yang mesti sengoti, tidak terima, tidak sekali-kali. Satu benda yang mesti sungguh. Sengoti ni sungguh. Ni bahasa Timur. Bahasa Fatani atau bahasa Kelantan. Sengoti. Tu. Okay. Sungguh. Mesti sungguh. Tidak terima, tidak sekali-kali. Yakni mesti sungguh ada. Mesti sungguh ada. Bukan. Mesti sungguh kita terima. Mesti sungguh kita terima. Okey.
Sebab apa musannif sebut sungguh? Ni dari sudut lughah sikitlah. Guru kita tak bagi penekanan sangat sebab bab-bab sungguh dengan ada ni, tapi kita dalam majlis ilmu kita bubuh je lah. Okey. Kaedah dia ialah benda ada mudah. Okey, jangan buat pening lah. Kaedah dia ialah kalau benda ada ni lagu mana? Benda ada ni kita boleh kata ada kalau kita dapat mencerap salah satu daripada 5 panca indera kita. Perhidu kita, pekecat lidah kita, penyentuh badan kita, pejabat badan kita, kulit ni, penglihatan kita dan pendengaran kita. Itu dia panggil panca indera yang 5. Salah satu boleh dapat cerak, tu ada tu. Suara ada tak? Ada. Ada. Sebab apa? Boleh dengar. Masam ada tak? Ada. Sebab apa? Boleh rasa dengan lidah. Ada. Selain daripada tu, yakni kalau tak dapat cerak salah satu daripada 5 panca indera itu, dia panggil sungguh. Kita tak mau bahas lah hal amru i'tibari. Tu kitab lain. Okey. Kita jenis kalau kitab Jawi, kalau dia kata gitu, gitu. Tu. Kalau dia tak sebut hal amru i'tibari, tak payah sebut lah. Okey. Supaya tidak peningkat orang awam. Tu kitab okey. Jadi, tu ya, sungguh ada, sungguh. Jadi sungguh itu lebih umum. Ada tu lagi khusus. Tu. Semua benda sungguh tak semestinya ada, tapi benda yang ada semestinya sungguh. Tu. Lagi pula sungguh ni kalau tidak dapat dicerak oleh panca indera, salah satu panca indera yang 5 dicerak dengan mana? Dia faham dengan akal. Tu sungguh. Dia faham ku akal. Ahmad lari laju. Ahmad ada tak? Ahmad ada. Sebab kita boleh tengok badan dia. Kita boleh sentuh badan dia. Ini namanya Ahmad. Laju ada tak laju? Laju tak ada. Tapi sebab apa kita kata laju? Sebab kita faham. Macam ni maknanya laju ni. Dia lari laju ni. Laju tu tak ada pun. Tapi kita faham itu laju. Tu. Kita tak boleh nak dengar laju. Tak boleh nak tengok diri laju tu. Tak boleh tengok. Bukan kita kata, ni laju. Ni bukan laju. Kita tak nak tengok. Tak nak tengok laju macam pen ni. Sebatang pen. Kita tak kata ini sebuah laju. Tak ada. Okey. Tu. Okay. Kita tak nak sentuh laju. Tak nak hidu bau laju. Kita tak nak tak nak rasa bau. Tak nak rasa masin ke pahit laju tu. Okay. Maka dia itu sungguh. Sebab tu musannif sebut sungoti ataupun sungguh. Sebab dia lebih umum. Sebab nanti sifat-sifat Tuhan yang kita akan belajar nanti. Sifat-sifat Tuhan ada yang jenis sungguh, ada yang jenis ada. Sifat ma'ani sahaja ada. Sifat sungguh iaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat ma'nawiyah, hak tu dia panggil sungguh sahaja. Macam diri kita ni ada tak sifat ma'ani? Ada. Sifat ma'ani kita dia apa dia? Contohnya saya ni gelap hitam. Tengok kamera pun hitam tu. Kita dah pakai baju putih, hitam juga muka ni. Nak buat macam mana hitam? Jadi hitam ni adalah sifat ma'ani saya. Nanti kita belajar lah sifat ma'ani tu apa dia. Faham tu? Sebab apa kita kata sifat ma'ani? Sebab hitam ni dia sifat. Lagi pula sifat ni jenis ada. Dia jenis ada ni. Jenis ada ni. Sebab kita boleh tengok. Boleh tengok ni. Hitam ni. Tu. Sifat ma'ani kita. Tu. Bau wangi lah badan kita ni. Wangi tu sifat ma'ani kita. Sebab kita boleh hidu. Sifat ma'ani kan jenis sifatnya jenis ada. Jenis ada tak? Jenis ada sebab bau wangi. Wangi boleh bau. Okay. Jadi, kalau kita kata perkara yang mesti ada, tidak terima tak ada sekali-kali, dia maksudnya hanya sifat-sifat yang ada sajalah yang wajib pada akal. Sifat-sifat yang sungguh, yang tak ada, yang sungguh saja, yang hanya faham di akal saja, tak wajib pada akal lah. Tu tak betul tu. Okey. Sebab tu musannif sebut sungguh. Kalau kita Arab sebut ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay thubutuhu. Tu okey. Habis kemudian. Maka dinamakan tadi tu wajib pada akal. Wajib pada akal lah. Kemudian ada bahasan lagi tu wujud, wajib, istihalah, mustahil. Tu kita lain. Seperti ada Tuhan kita dan sedia Tuhan kita ni. Sedia dengan makna qidam lah, sifat qidam. Dia terjemah siap dah. Okey, ada Tuhan kita dengan sedia qidam Tuhan kita ni. Wajib tak pada akal? Wajib. Sungguh dak Allah Taala ada? Sungguh. Sungguh dak Allah Taala sedia? Sungguh. Dia tak kata ada. Dia tak kata ada.
Sebab sifat ada dengan sifat sedia ni tak ada, tapi sungguh. Kita ni ada tak? Ada. Maknanya kita bersifat dengan sifat ada. Mana sifat ada tu? Sifat ada tak ada. Kita tak nak tunjuk. Ni sifat ada aku. Hak ni badan aku. Ni sifat ada. Tak ada. Tapi kita faham. Ni maknanya ada. Kita faham. Ni kita ni baru. Sebab kita baru ada. Dulu tak ada. Sekarang baru ada. Kita faham. Dia baru ada. Ni kita ni baru. Ni baru. Sebab apa? Dulu tak ada. Sekarang ada. Contoh. Kita faham sahaja. Ni tinggi. Ni tinggi. Kita faham ni tinggi. Kita tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak rasa. Tak boleh nak dengar. Tak boleh nak lihat diri tinggi tu. Tak boleh. Kita tengok batang sahaja yang tinggi. Tiang sahaja yang tinggi. Tiang tu yang kita kata ada. Tinggi pada tiang tu tak ada. Tapi faham sungguh. Okey. Itu saja. Jangan buat pening lah. Hingga akhir. Habis lah. Sampai akhir lah. Kedua daripada 3 hukum akal. Perkara yang mesti dan tentu tidak terima sengoti sekali-kali. Perkara yang mesti dan tentu tidak terima sengoti, tentu tidak terima sungguh sekali-kali. Lawan hak tadi. Tadi mesti sungguh, hak ni mesti tak sungguh, mesti tak terima. Tu mesti tak terima. Mesti tidak sungguh, mesti tidak terima. Tu. Contohnya apa dia? Sifat qidam, sifat baharu bagi Allah Taala. Mustahil tak? Mustahil sebab tidak boleh terima sama sekali. Sifat baharu tu ialah sifat yang mesti dan tentu tidak sungguh pada Allah Taala. Tu okey. Sebab dia jenis sungguh. Kalau sifat ma'ni. Contohnya sifat kudrat, lawannya lemah. Lawannya lemah. Kita nafi sajalah. Kita nafi. Hak tu mustahil. Tentu tidak terima bahawasanya Allah Ta'ala itu sifat lemah. Bersifat dengan sifat lemah. Tu. Okay. Hak tu mustahil. Benda tak terima akal. Benda tak boleh nak terima akal. Tu. Benda yang terima oleh akal. Jangan kita mabur dengan tak boleh terima dari sudut adat. Tu. Kucing dengan kepala 1000. Boleh tak? Boleh. Kalau kata, tak logik lah. Masalah tu. Tak logik lah. Kucing ada kepala 1000. Mana boleh? Mana boleh tu, mana boleh mana? Mana boleh adat? Tak apalah. Adat memang tak ada. Tapi boleh jadi tak? Boleh jadi. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap suatu. Boleh dia buat. Tak ada masalah. Tu. Okay. Habis. Maka dinamakan mustahil. Seperti tidak ada Tuhan. Lawan bagi sifat wujud, lawannya tiada. Allah Ta'ala bersifat tiada ke? Tak boleh. Yakni mustahil. Tak sungguh Allah Ta'ala itu tak ada. Yakni sungguh Allah ada. Sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Tu. Kalau saya mengajar masjid ni, saya urai lagi ni. Tu. Saya urai lagi tu. Ada dengan sungguh tu bagi faham. Contoh banyak tu. Lepas pada ni, kita tengok. Kalau satu benda tu kalau kita dapat cerak salah satu daripada panca indera tu, ada lah tu dipanggil. Bila kata ada, sungguh lah. Sebab apa sungguh? Sebab bila kita kata ada di luaran ni, mesti di dalam akal kita faham. Sungguh lah tu. Tapi kalau benda tu tak ada dapat cerak salah satu daripada panca indera, tu hanya faham saja. Hanya faham ya. Tu sungguh lah tu. Okey. Tu sungguh lah. Habis kemudian. Dan baru Tuhan pun mustahil. Baru Tuhan pun mustahil. Hingga akhir. Contoh-contoh lain lah. Apa dia contoh? Contoh Tok Guru kita bagi. Kata, contoh Ahmad itu merupakan anak Ahmad itu merupakan anak bagi Fatimah. Waktu Fatimah melahirkan Ahmad tolong Tok Bidan sekali. Boleh tak? Tak boleh. Mustahil. Tu. Dia yang nak beranak, dia pula bidan. Lagu mana tu? Mustahil. Tak terima akal. Tak boleh terima akal. Haji bab hukum akal sebab apa? Nak terima mukjizat tu. Tu satu lagi. Terima mukjizat tu berlaku sungguh ke tak? Boleh jadi ke tak? Takut kalau orang
Mampu hak ni, tak reti hak ni, takut kita kata benda pelik-pelik tu ngarut belaka, hak mukjizat ngarut belaka. Bila kata mukjizat ngarut belaka, mula kufur terus. Kufur terus. Kerana kita telah mengingkari mukjizat Nabi SAW yang merupakan satu tanda alamat bahawasanya dia itu benar-benar seorang rasul. Habis hingga akhirlah. Lagi ketiga daripada tiga perkara, iaitu perkara yang boleh jadi kedua belah. Sama ada sengoti, sungguh atau bohong. Boleh jadi belaka. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak sungguh. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi tidak ada, boleh jadi tidak sungguh, boleh jadi sungguh. Okey, kita ni boleh ada, boleh tak ada tak? Boleh ada, boleh tak ada. Maka kewujudan kita ni harus pada akal. Sebab kita boleh ada, kita boleh tak ada. Tu. Kita boleh muda, kita boleh tua tak? Kita boleh muda, kita boleh tua. Okey, harus pada akal. Allah Ta'ala nak buat kita boleh, tak mau buat kita boleh. Harus pada akal. Tapi dengan syarat jangan kita kaitkan dengan ta'aluk iradat Tuhan lah. Ta'aluk iradat dan ilmu Tuhan. Kalau ilmu Tuhan, Allah Ta'ala tahu akan adanya alam ini, sabit hak tu mesti wajib pula lah. Kena ada alam. Dia panggil wajib aridi. Di sini tak bahas wajib aridi, mustahil aridi, tak bahas lah. Hak tu kitab lain. Tu kitab lain. Kitab lain, kita kata kitab lain. Tu. Bila kita kait dengan Tuhan, kait dengan iradat Tuhan, wajib pada akal ada alam ini. Yakni wajib aridi, wajib sampingan. Panggil. Apa? Sebab dah kait dengan ilmu Tuhan. Kalau ilmu Allah Ta'ala kehendak sejak azali, nak ada alam, tiba tak ada alam, tu lemah Tuhan. Tidak tercapainya Tuhan. Allah Ta'ala jahil. Sebab Allah Ta'ala tahu ada alam, tiba-tiba tak terjadi tu. Jahil. Tu, okey. Sabit habis pun tu. Okey. Habis. Kemudian. Ketiga, okey, habis. Sengoti ataupun bohong. Betul ataupun tidak. Sungguh ataupun tidak. Tu, okey. Ada atau tidak. Tu. Ada yakni tu. Ada ataupun tidak. Satu sama ada perkara itu ada ataupun tidak. Sengoti ataupun bohong. Sungguh ataupun bohong. Ada ataupun tidak. Boleh berlaku belaka. Maka tu dia panggil harus pada akal. Harus pada akal. Ada, harus pada akal tak ada. Okey. Maka dinamakan jaiz. Dinamakan dia itu jaiz. Iaitu perkara yang harus. Jaiz yakni perkara yang harus. Mana? Seperti mengada Tuhan akan apa-apa mungkin. Atau meniadakan dia. Meniadakan mungkin. Meniadakan apa-apa mungkin. Allah Ta'ala boleh ada tak kita? Boleh mengadakan kita. Boleh tak nak meniadakan kita? Boleh juga nak meniadakan kita. Tapi dengan syarat kita kata tadi, tanpa kait dengan iradat dan ilmu Tuhan dan kudrat Tuhan. Tu kalau kait belaka, hak tu jadi wajib pula pada akal dengan makna wajib sampingan, wajib aridi, kena ada alam. Okey. Habis. Kemudian seperti mengada Tuhan akan apa-apa mungkin atau meniadakan dia, meniadakan apa-apa mungkin atau tidak mengada ataupun tidak mengada. Tu. Tidak mengadakan mungkin itulah. Maka perkara-perkara yang tiga inilah, iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal itu yang dituntut. Yakni yang dituntut oleh syarak atas kita, atas mukallaf. Wajib atas kita. Apa dia? Tahu. Wajib pada syarak, yakni kalau tak tahu berdosa. Tu. Wajib tahu pada hak Tuhan. Tu. Wajib tahu pada hak Tuhan. Hak dengan makna zat Tuhan. Apa sifat yang wajib pada zat Tuhan? Apa sifat yang mustahil lah ada ataupun sabit di Tuhan? Apa sifat yang harus bagi Tuhan? Tu. Okey, bila kita kata sifat, bila kata sifat ada dua, sifatul fi'li dengan sifatul zat.
Sifatul fi'li iaitu sifat yang jenis perbuatan. Tu pun sifat juga tapi sifat jenis perbuatan. Allah Ta'ala mencipta sesuatu. Sifat Allah Ta'ala sifat mencipta. Hak tu sifatul fi'li. Sifat perbuatan Tuhan. Ada satu lagi sifatul dzati iaitu sifat zat. Sifat yang menunjukkan kepada zat Tuhan seperti iradat, ilmu, hayat, kudrat yang akan kita belajar nanti. Tu okey. Tu pada hak Tuhan dan pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam, pada diri ataupun zat Rasul tu apa sifat-sifat yang wajib mesti dia kena berperangai gitu. Mesti kena ada siddiq, mesti kena ada bijaksana, apa yang mustahil, apa yang harus. Faham hak tu? Maka lengkap kejaklah dan bagi retilah akidah kita dengan kejak begitu. Kejak tu sebab hukum akal wajib. Dia panggil wasilah. Dia panggil wasilah ni. Ya asalnya tak wajib ngaji hukum wajib. Ngaji sifat 20 tak wajib. Yang hanya wajib ma'rifatullah. Kenal Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu yang wajib. Ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala je Tuhan. Tu yang wajib. Tapi macam mana nak kenal Allah je Tuhan? Melalui sifat 20. Maka sifat 20 jadi wajib. Sifat 20 tak boleh nak tahu sangat ni. Melainkan kena tahu mana hak hukum wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hak tu pun wajib mengaji. Yang harus pada akal, wajib pada akal, mustahil pada akal tak boleh mengaji. Melainkan kena buka FB online pada masa ni. Maka wajib pula mengaji FB online. Tu habis mau berantai. Tu wasilah belaka dia panggil. Dia panggil wasilah belaka. Al-wasailu hukmul wasaili ka hukmil maqasidi. Hukum wasilah perantaraan itu seperti mana hukum maqasid. Maqasidnya apa dia? Maksud kita, tujuan kita mengenal Tuhan. Maka apa-apa wasilah yang nak sampai kepada mengenal Tuhan semua wajib belaka. Tu. Lagi pula akidah ini wajib kita mengajar anak bini bagi mereka yang ada anak bini. Tu wajib bagi suami tu. Tu. Wajib bagi suami. Anak bini jahil lah kau isu. Tu okey. Habis alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka itu Rasul itu salawat dan salam. Hak tu jumlah khairiyah tapi maknanya insyaiyah, duaiyah. Dia nak doa tu. Nampak macam nak khabar sesuatu. Ke atas mereka itulah salawat dan salam. Yakni mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat dan memberikan kesejahteraan ke atas Nabi kita. Ke atas mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam. Maka tentulah semoti. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita jumpa pula esok malam insyaAllah ta'ala. Minta maaf sikit apa yang terkurang dan begitulah majlis-majlis yang seterusnya. Okay. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat sikit sebanyak daripada perkongsian muzakarah sikit sebanyak ini. Wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.